Assalamualaikum semua, welcome to Nas Winchester. Terima kasih kepada semua yang telah subscribe pada channel Nas Winchester, dan kepada mana yang belum lagi subscribe, please tekan butang subscribe dan juga the bell notification. Dan yang paling penting sekali guys, korang boleh tekan butang join untuk join geng Kliwon punya family guys. Okay, InsyaAllah bila kita punya membership ni dah semakin berkembang, channel Nas Winchester ni makin berkembang kan, mungkinlah kod-kod lah kan, kalau murah rezeki adalah kod aktiviti-aktiviti apa yang boleh kita buat sama-sama kan. Baru best, betul tak? Baru geng Kliwon guys. True Crime pada hari ini dia mengisahkan tentang satu budaya yang telah dilakukan oleh beberapa buah kontingen guys. Okay, bukan negara but kontingen, iaitu di Asia Selatan dan juga Middle East ataupun Timur Tengah. Kejadian ini terjadi di negara Indonesia guys, negara jiran kita je weh. And benda ni kan memang gila brutal guys. Okay, sebab dia terjadi kepada sesebuah keluarga yang telah membawa ke satu kematian dekat keluarga diorang ni guys. Memang gila mat cerita ni Okay, kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut lagi pasal apakah kebudayaan ni, kita teruskan. Macam biasa, nama aku Nas and I am pencerita jenayah anda. Macam dalam segmen Seram Kliwon pada sebelum ni guys, di mana satu perasaan dendam yang begitu melampau membolehkan seseorang itu berubah secara drastik dan sampai buat benda yang bukan-bukan, yang di luar jangkaan manusia punya kepala otak ni tau guys. Okay, so sama jugalah untuk dalam kisah True Crime hari ni. Okay, di mana ia melibatkan bukan perasaan dendam tetapi perasaan marah yang melampau sangat, sehingga terdapat satu keluarga ni guys telah melakukan satu budaya yang agak menakutkan, tetapi dia memang wujud guys. Okay, budaya ni, dan budaya itu dikenali sebagai budaya honor killing. Kalau kau nak tahu budaya apa benda tu, jom kita layan cerita pada hari ni. Kebiasaannya budaya honor killing ni ataupun pembunuhan demi kehormatan berlaku di negara-negara Asia Selatan dan juga Timur Tengah. So pada bulan Mei tahun 2020, tak lama guys, okay, negara Indonesia telah dikejutkan dengan satu pembunuhan demi kehormatan yang pertama kali berlaku di negara itu di zaman-zaman moden sekarang ni guys. Okay, kalau korang nak tahu, honor killing ni zaman-zaman dululah diorang selalu buat tau. Okay, tetapi masih lagi wujud dalam zaman teknologi, era teknologi macam sekarang ni guys. Jadi pada tahun 2020, seorang wanita yang bernama Rosmini binti Darwis adalah seorang gadis remaja yang cantik berusia 16 tahun yang tinggal di kawasan Sulawesi Selatan, Indonesia. So pada pertengahan tahun tersebut Rosmini ni kan, dia merupakan anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. Mula jatuh sakit dengan mengalami gejala seperti mual, muntah dan juga pengsan tau. Dan pada masa itu Rosmini ni dia tidak ke sekolah, memandangkan semua sekolah tutup pada masa itu sebabkan apa lagi, kawan baik kita COVID-19 guys. Okay, so melihat keadaan kesihatan Rosmini yang makin teruk dia punya keluarga tu dah semakin risau guys. So dalam pemikiran keluarga dia mereka mengesyaki bahawa si Rosmini ni berkemungkinan besar telah menjadi mangsa sihir. So si Rosmini ni pun telah dibawa oleh keluarga dia untuk pergi berubat dengan seorang dukun. Jadi melalui gambaran yang diberikan oleh Tok Dukun tu, individu yang dipercayai telah menyihir Rosmini merupakan sepupu lelaki dia sendiri guys, iaitu lelaki yang bernama Osman. Dan keluarga si Rosmini ni diorang macam dah boleh expect dah, boleh jangka yang benda ni adalah sebab mereka sudah lama ada terdengarlah desas-desus yang Osman ni yang berusia 45 tahun telah menyimpan perasaan dia terhadap Rosmini. Pada tarikh 9 Mei tahun 2020, Osman dia telah pergi melawat ke keluarga Darwis ni selepas mendapat berita tentang Rosmini yang kurang sihat pada waktu itu. Walau bagaimanapun kedatangan Osman pada waktu itu ternyata telah mengundang kemarahan daripada keluarga Rosmini. So Osman ni pun dia telah ditahan sebelum dipaksa untuk membuat pengakuan mengenai sihir yang dia telah lakukan kepada Rosmini. Memang marah guys keluarga si Rosmini dia. So disebabkan itu situasi pun menjadi semakin tegang, semakin kecoh lah cerita dia apabila Osman dia telah membuat penafian tentang perkara tersebut. So disebabkan dia tak nak admit segala benda kan, penafian semua benda semua kan, Rosmini di akhirnya dia telah membuka mulut untuk menceritakan perkara yang sebenarnya. So daripada cerita si Rosmini ni, sakit yang dia alami tu bukanlah disebabkan sihir guys, okay? Tetapi di sebaliknya kerana kehamilan. Member sudah mengandung dan yang lagi mengejutkan keluarga si Rosmini ni, Osman adalah individu yang bertanggungjawab
yang menghamilkan si Rosmini ni. Rupa-rupanya guys, selama ini Osman dan juga Rosmini telah menjalinkan hubungan percintaan tanpa pengetahuan keluarga masing-masing. So memang sukarlah untuk si keluarga Rosmini ni untuk menerima kenyataan tersebut tau. Apatah lagi status si Osman ni yang sudah pun memiliki seorang isteri. So daripada pengakuan yang mengejutkan daripada Rosmini, keluarga dia telah meminta Osman supaya bertanggungjawab sepenuhnya. Maka Osman dia telah disuruh untuk mengahwini Rosmini dengan kadar segera. Time tu juga keluarga si Rosmini ni suruh Osman kahwin dengan si Rosmini ni tau. Tetapi jawapan yang diberikan oleh Osman ni menunjukkan dia seolah-olah macam serba salah untuk berkahwin dengan Rosmini. So disebabkan reaksi dia macam tu, apa lagi guys, keluarga Rosmini terus mengamuk, terutama sekali dua orang abang kandung Rosmini yang bernama Rahman yang berumur 30 tahun dan juga Supriyanto yang berumur 20 tahun. Diorang berdua ni telah bertindak untuk memukul Osman guys, sampaikan telinga Osman tercedera sebab kena libasan parang. Tetapi dia sempat untuk melarikan diri. Abang Rosmini, Rahman tu, dia dah macam kena rasuk iblis guys, okey, sebab dia terus melepaskan kemarahan terhadap seorang penunggang motosikal yang dikenali sebagai Enal. Sebab kejadian ini terjadi di luar rumah si keluarga Rosmini ni tau. So memang kecoh gila lah, sampai mamat naik motor pun jadi mangsa mat. Cuma nasib baiklah untuk si Enal ni, dia dapat memecut laju motosikal dia, biarpunlah kepala dan juga jarinya mengalami kecederaan akibat parang yang telah dilibas oleh Rahman kepada dia. Tak pasal memang jadi mangsa. Keluarga Rosmini pada time tu memang betul-betul kecewalah dengan si Rosmini. Nama baik dan juga maruah keluarga mereka telah pun tercemar. So mereka semua termasuklah si Rosmini ni berkumpul dalam sebuah bilik yang terletak di bahagian belakang rumah mereka itu. Dan dekat situ, Darwis selaku ketua keluarga telah memberikan satu persetujuan untuk melakukan pembunuhan terhadap Rosmini yang sudah pun memalukan nama keluarga mereka. Rosmini hanya mampu untuk pasrah dan juga menitiskan air mata dia apabila disuruh untuk berbaring di atas lantai. Dan untuk dua orang abang dia iaitu Rahman dan Supriyanto ni memang tidak layaklah bergelar sebagai abang apabila mereka sanggup untuk membunuh adik mereka dengan begitu kejam. Cuba korang bayangkan Rosmini dia telah dipukul dengan kayu sebelum lehernya dikelar dengan parang guys, dan sebelum pembunuhan itu dilakukan, anggota keluarga Rosmini yang lain disuruh untuk memejamkan mata sambil berselawat. Macam mana Dua ingat nak sembelih lembu, sampai nak berselawat bagai memang tak boleh brain mat. Dan sepanjang kejadian itu yang tengah kecoh-kecoh dekat rumah si Darwis ni, rupa-rupanya ada jiran yang terdengar suara jeritan Rosmini sewaktu kejadian pembunuhan itu berlaku. So disebabkan dia rasa macam curiga, dia pun tidak melengahkan masa telah membuat laporan kepada pihak polis. Dan daripada segala maklumat yang telah diberikan oleh jiran tersebut, pihak polis pun melakukan serbuan di rumah keluarga Rosmini. Dan benda inilah yang telah menyebabkan amukan Rahman dan juga Supriyanto semakin di luar kawalan guys. Dah macam setan dah dua ekor ni So dua ekor mangkuk ayun ni termasuklah anggota keluarga Rosmini yang lain enggan untuk keluar daripada rumah mereka guys. Okey, mereka terus mengunci pintu guys. Dan bukan sahaja pihak polis sebab termasuk jugalah tentera pada akhirnya terpaksa menggunakan cara kekerasan setelah berusaha untuk memujuk Rahman dan Supriyanto, tetapi tidak membuahkan sebarang hasil. Yang dapat setan. Gas pemedih mata telah dibalik masuk ke dalam rumah keluarga Rosmini, dan pengakhirannya guys, semua anggota keluarga Rosmini pun berjaya juga ditahan. Dan untuk si Rosmini ni pula, mayatnya telah ditemui dalam keadaan yang berlumuran darah guys, dengan leher telah dikelar. Dan untuk hasil siasatan polis pula, motif pembunuhan Rosmini adalah disebut sebagai Siri. Siri bukannya Apple okey, tapi Siri iaitu satu bahasa daripada Bugis Makassar. Secara ringkasnya lah, Siri ini adalah tindakan untuk mempertahankan maruah keluarga. Untuk soal penangkapan pula, hanya Rahman dan Supriyanto yang telah ditahan sebab diorang berdua ni lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap Rosmini. Dan pemeriksaan mental juga telah dijalankan terhadap mereka berdua, termasuklah dengan anggota keluarga Rosmini yang lain, mendapati bahawa semua orang itu berada dalam keadaan yang sedar dan juga waras semasa kejadian yang ngeri itu berlaku. Dan pembicaraan kes pun telah bermula pada bulan Ogos tahun 2020 dan sehingga kini masih tiada lagi perkembangan jelas
hukuman yang bakal diterima oleh Rahman dan juga Supriyanto. Dan bukan itu sahaja guys, sebab aku pun ada nak kongsi dengan korang satu lagi kes yang pendek je lah, yang viral berkenaan dengan budaya honor killing ni guys. Okay, sebab dia punya video tu viral dekat TikTok dalam beberapa bulan yang lepas lah, tahun ni Okay, benda tu terjadi dekat negara Afghanistan, di mana seorang bapa telah menembak 2 orang anak perempuan dia sebab 2 anak perempuan dia kantoi telah menjalinkan hubungan intim bersama dengan seorang lelaki. So bila bapa dia dapat tahu, dapat rekod video bagai kantoi semua, dia terus menembak kedua-dua orang anak dia demi maruah keluarga dia yang telah tercalar. Memang menakutkan guys, tetapi wujud budaya honor killing ni, and kebiasaannya zaman-zaman dululah, tetapi sehingga sekarang masih lagi ada beberapa negara yang masih melakukan budaya honor killing ni guys. Jadi itulah guys untuk kisah true crime pada hari ini. Aku nak cakap terima kasih sebab tengok video aku sampai habis, dan aku nak minta maaf jika ada sebarang kekurangan ataupun kesilapan. But aku nak cakap thank you guys for your support. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga the bell notification. And yes, jangan lupa untuk tekan join Gang Kliwon punya membership. Dan juga kalau korang nak bagi sumbangan dekat channel Nas Winchester ni, boleh tekan butang super thanks dalam bentuk love tu dekat bawah video ni. I really appreciate your support guys. InsyaAllah I will see you in the next premiere. As always, never stop creating. Assalamualaikum. Bye bye.